Jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Cu, buka cu. Cu, buka cu. Di ruang tamu rumah, Ramlah pada waktu itu sedang nyenyak tidur di sebelah abangnya yang bernama Aji. Disebabkan ketukan tingkap tu, dia terbangun. Masih lagi separa sedar dengan mata kuyu, dia memalingkan wajahnya melihat tingkap rumah yang tertutup sebelum berpaling melihat Aji yang sedang tidur. Ramlah kemudian menolak-nolak badan Aji untuk membangunkan dia sambil dia berkata, Aji, buka pintu, nenek nak masuk tu. Aji terjaga tetapi tidak bangun. Hanya kedengaran suara mengantuk dia yang berkata, Ram, nenek dah meninggal bulan lalu lah. Sudah, pergi tidur. Selepas Aji kata macam tu, keadaan menjadi sunyi. Hanya kedengaran bunyi kipas angin bertiup. 5 saat kemudian barulah keluar dari mulut Ramlah, katanya, iya kan? Sebelum dia baring, tarik selimut dan tidur. Masa kejadian ni berlaku, aku pun ada di situ. Aku tidur di sebelah Aji dan turut terjaga dengan ketukan tu. Aku punyalah takut dengar ada orang mengetuk tingkap pukul 2.30 pagi, tapi rasa takut aku ni bertukar menjadi rasa hairan sebab kalau mendengar nada perbualan dua beradik ni, diorang tak takut pun. Ibarat kejadian ni memang selalu terjadi. Malam tu aku tak dapat tidur sehinggalah keesokan harinya. Nama aku Jijo. Aji adalah rakan tempat aku bekerja di sebuah kilang yang terletak di Kuala Lumpur. Kami ni kira akrab juga. Yalah, kami ni dua-dua perantau. Beberapa tahun yang lalu kami berhijrah dari kampung masing-masing sehelai sepinggang ke ibu kota untuk mencari rezeki. Aku berasal dari Sarawak, sementara Aji berasal dari Negeri Sembilan dan kami bertemu di kilang bersahabat sehinggalah hari ini. Ada satu ketika tu, Aji mendapat panggilan kecemasan dari kampung tentang kematian nenek mereka. Aji pun ambil cuti dan pulang ke kampung. Sebelum dia bertolak, dia ada cakap dengan aku. Paling lama pun dia berada di kampung mungkin seminggu. Tapi dari seminggu jadi 2 minggu. 2 minggu jadi 3 minggu. Dan 3 minggu jadi sebulan. Tak ada kabar berita dari Aji. Aku cuba call tak dapat. Pihak kilang pun dah marah. Aji yang tak datang, aku pula yang kena tempias. Sehinggalah cukup sebulan Aji tidak dapat dihubungi, dia pun diberhentikan kerja. Masa ni, pihak kilang suruh aku pergi ke kampung Aji untuk memaklumkan dia yang dia telah pun diberhentikan. Aku juga diamanahkan untuk memberikan surat berhenti kerja dan juga gaji bulan terakhir dari pihak kilang. Nak dijadikan cerita, untuk cari rumah Aji ni senang je. Kampung dia ni pun bukan terletak di pendalaman ke ataupun di pelusuk-pelusuk kawasan. Tibalah aku di depan rumah Aji. Biasanya rumah kampung tiangnya tinggi, ada bawah kolong. Kebetulan waktu tu Aji sedang duduk di tangga. Dari jauh lagi dia terkejut melihat aku membuatkan dia menjerit, Joji! Sambil dia mengangkat tangan dan turun dari tangga rumah. Aku pun memberikan salam, Assalamualaikum sahabat. Joji melangkah mendekati aku dengan senyuman lebar di wajahnya. Dia berkata, kau buat apa sini Joji? Nak masuk meminang kah? Rumah ni tak ada perempuan. Sambil dia tersengih-sengih bergurau. Aku kata, kalau aku perempuan tengok muka kau ni, aku tak ada selera. Aku pun ada standard lah. Kami pun ketawa terbahak-bahak bergurau sesama sendiri. Apa tidaknya, sudah lebih sebulan tidak bersua muka. Aku pun jelaskan tujuan kehadiran aku ke sana dan sampaikan surat berhenti dan juga duit gaji bulan terakhir dari kilang kepada Aji. Aji jemput aku naik ke atas rumah mereka. Ketika berada di ruang tamu, aku perasan seorang remaja yang duduk di sofa ruang tamu mereka. Aku pun tanya, ini siapa? Aji terdiam sekejap mendengar soalan aku. Raut wajahnya kehairanan. Dia tengok remaja tu dan dia berpaling tengok aku. Sebelum dia menjawab, ini Ramlah, satu-satunya adik aku. Selama aku di KL, dia yang duduk di rumah ni jaga arwah nenek aku. Aku pun kata, aku perkenalkan diri kepada Ramlah. Masa kami duduk di sofa tu, jadi kami pun berbual. Aku pun buka mulut dan tanya, Aji, kenapa kau menghilang macam tu je? Kilang tu marah tahu dengan kau. Kau yang kena marah, aku yang kena. Aji hanya tersenyum mendengar persoalan aku dan menjawab,
Kata Haji, aku bukan apa Haji Jo. Aku memang rancang balik ke kampung seminggu je, tapi ada benda yang jadi buat aku terpaksa duduk di sini sampailah sebulan. Aku tanya, apa yang jadi Haji? Bila aku tanya macam tu, Haji berpaling melihat Ramlah. Mereka berpandangan sesama sendiri membuatkan aku hairan melihat perangai mereka ni. Haji berpaling melihat aku semula sambil dia tersenyum. Katanya, tak apalah tu. Alang-alang kau dah ada di sini. Apa kata kau duduk di rumah ni 2-3 hari? Aku jawab, jemputan inilah yang aku tunggu dari tadi. Apa sal lambat sangat offer? Sambil kami tergelak berdekah-dekah. Begitulah kisah macam mana aku boleh berada di rumah Haji. Dan malam pertama aku tidur di situ, aku terdengar bunyi ketukan seperti yang aku ceritakan di awal kisah ini tadi. Kembali kepada hari keesokannya. Selepas aku menyaksikan perbualan pelik di antara dua beradik, keesokan paginya mahu sahaja aku bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Tapi aku tak teruskan niat aku tu sebab takut-takut aku tertanya benda yang menyinggung mereka berdua. Aku cari Haji ke sana sini tak jumpa. Aku turun ke bawah kolong rumah. Di situ ada Ramlah yang sedang duduk. Aku menegur Ramlah dan kami pun berbual. Kata Ramlah, Haji ke kedai. Katanya nak masak special hari ni sebab Abang Joji datang rumah. Aku pun berseloroh menjawab Ramlah. Haji nak masak? Kena sedia ubat sakit perut ni. Sambil kami tergelak. Ramlah ni muda lagi. Umur dia lebih kurang 19 tahun. Katanya tengah menunggu tawaran untuk sambung belajar. Sedang rancak kami berbual, ada sesuatu yang buat aku tak sedap hati. Aku perasan setiap kali ada orang kampung yang melintasi kawasan rumah, mesti diorang akan merenung aku dan juga Ramlah sebelum mereka berbisik sesama sendiri. Bukan seorang, bukan dua orang, tapi setiap orang yang melintasi rumah Haji mesti raut wajah mereka kehairanan melihat aku dan juga Ramlah duduk di bawah kolong rumah. Tapi aku tak peduli, aku berbual je dengan Ramlah masa tu. Beberapa minit kemudian, tiba-tiba kedengaran suara Haji berkata, tengok-tengok ada hutang kah? Dah, jalan-jalan. Haji baru tiba di halaman rumah. Dia memarahi beberapa kanak-kanak yang melintas di depan rumah merenung kami dari jauh, membuatkan kanak-kanak tu berlari meninggalkan kawasan rumah Haji. Waktu tu, Haji sedang menaiki basikal masuk ke dalam halaman rumah menuju ke arah kami sambil dia menjinjing 2 plastik hitam. Katanya tersengih-sengih, ini malam kita makan special. Jangan risau, Chef Haji yang masak untuk korang, sambil dia tergelak. Dipendekkan cerita, tibalah malam kedua aku berada di situ. Seperti yang dijanjikan, Haji pun masak. Aku dan Haji pun duduk di meja. Walaupun Haji sediakan 3 pinggan, tapi hanya aku dan Haji sahaja yang duduk di meja. Aku tanya, Ramlah tak makan sama kah? Haji kata, Ramlah ni tengah-tengah malam baru lapar. Biarkan dia, mari kita makan. Setelah habis makan malam, kami berbual sekejap sebelum masuk tidur. Malam kedua inilah berlaku kejadian yang aku tak akan dapat lupakan sehingga hari ini. Seperti juga malam semalam, kami tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 1 pagi aku terjaga untuk membuang air kecil. Untuk ke tandas rumah diorang ni, aku kena melalui kawasan dapur. Aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah untuk menuju ke dapur. Dengan mata kuyu, aku mendekati meja makan. Langkah aku terhenti. Pandangan aku masih lagi samar-samar, tapi aku melihat ada seseorang yang sedang mencangkung di atas meja sambil makan dengan rakusnya. Ibarat orang ni dah beberapa hari tak makan. Aku tak nampak dengan jelas sebab lampu aku tak buka lagi. Hanya cahaya bulan dari luar rumah menerangi tubuh badan orang ni. Tapi kata aku dalam hati, untuk aku ke tandas ni, aku kena lalu orang yang mencangkung ni. Tak apalah, no thank you. Esok jalah aku kencing sebelum aku berpatah balik ke ruang tamu. Belum sempat aku baring, aku perasan Ramlah tak ada di tempat tidur dia. Masa ni otak aku dah jadi detektif Conan. Dalam fikiran aku membuat kesimpulan yang mencangkung di atas meja tu adalah Ramlah. Tapi kenapa dia makan macam tu? Adakah itu Ramlah? Aku segera baring, tarik selimut dan tidur. Tidak beberapa lama selepas itu, sekitar pukul 2:30 pagi. Seperti juga malam semalam, aku dikejutkan dengan bunyi ketukan yang sama. Cu.
Cu, buka cu, cu, buka cu. Ramlah bangun dan kejutkan Aji. Seperti juga perbualan mereka semalam, kata Ramlah, Aji, buka pintu, nenek nak masuk tu. Dalam beberapa saat selepas tu, Aji pun kata, Ram, nenek dah meninggal bulan lalu lagi tidur. Ramlah pun kata, iya kan? Ini sama seperti malam semalam yang aku dengar. Tapi kali ni aku tak buka mata. Aku buat-buat tidur. 10 minit kemudian, aku terdengar lagi suara Ramlah memanggil nama aku. Katanya, Cijo, Cijo, buka pintu. Nenek nak masuk tu. Kalau ini aku dengar betul-betul di telinga aku. Seakan-akan wajah dia betul-betul dekat dengan kepala aku. Dia ulang lagi, Cijo, buka pintu. Nenek nak masuk tu, kau pura-pura tidur. Buat apa, ha? Tapi suara Ramlah kali ini garau sangat. Macam bukan suara dia yang aku kenal. Aku masa ni dah menggeletar. Mata aku masih tertutup, tak tahu nak buat apa. Naluri aku berkata, ulang je apa yang Aji cakap tu. Aku pun kata, Ram, nenek kan dah meninggal. Pergi tidur. Selepas aku kata macam tu, suara tu hilang. Aku rasa lega. Tapi tilam aku rasa basah-basah panas. Sebab kenapa? Aku takut sangat sampai aku terkencing di tilam. Aduh, seram-seram, malu pula kalau aku nak cerita ni. Keesokan paginya, sejurus selepas kami bangun, aku terus buka mulut dan ceritakan apa yang terjadi kepada Aji. Akhirnya, barulah Aji menjelaskan semuanya. Sebenarnya, nenek mereka ada satu saka, iaitu saka keluarga. Semasa nenek dia meninggal bulan lalu, saka keluarga ni mahu masuk ke dalam badan Ramlah, membuatkan Ramlah demam hampir 2 minggu. Ramlah demam sebab Ramlah tidak mahu menerima saka ini. Malang 1000 kali malang, Ramlah sakit teruk. Walau macam mana perit pun sakit Ramlah ni, dia tidak mahu menerima saka nenek mereka. Malang 1000 kali malang. 2 minggu selepas kematian neneknya, kali ini Ramlah pula yang meninggal dunia. Tapi pelik, bila sehari selepas Ramlah dikuburkan, petang tu dia pulang ke rumah macam dia tidak pernah meninggal. Tapi Ramlah ni hanya Aji sahaja yang boleh nampak. Sehinggalah aku tiba di rumah tu, mata aku boleh melihat makhluk menyerupai Ramlah. Patutlah masa aku berbual dengan benda yang menyerupai Ramlah di bawah kolong rumah tu, orang kampung melihat kami dengan pandangan yang kehairanan. Sebenarnya mereka melihat aku berseorangan. Menurut Aji lagi, dia hairan sebab aku boleh nampak. Walaupun itu nampak seperti Ramlah, tapi itu bukan Ramlah. Aji yang tidak tahu nak buat apa, dia hanya melayan benda tu seperti adik dia sendiri. Aji syak itu adalah saka keluarga mereka yang mahu memperdayakan Aji supaya menerima dia masuk. Itulah setiap malam benda tu akan menyuruh Aji buka pintu. Kalau Aji buka pintu, benda tu akan masuk ke dalam badan Aji. Aku hanya terdiam mendengar penjelasan dari Aji ni. Aku rasa sedih pun ada juga. Aku tanya, habis tu Aji, apa yang kau nak buat ni? Aji kata, aku tak tahu. Aku duduk je dulu di sini sementara aku fikirkan apa yang perlu dibuat. Aku lihat raut wajah Aji yang ceria dari kemarin hari ni nampak sedih. Tapi apakan daya, aku pun tak boleh buat apa. Petang tu, tibalah masa aku berangkat pulang. Tapi sebelum pulang, aku pastikan aku cuci tilam aku tu. Malulah. Dipendekkan cerita, aku kembali ke ibu kota dan teruskan kehidupan seperti biasa. Ada beberapa kali aku cuba hubungi Aji dan tanya kabar. Tapi dia tidak dapat dihubungi. Apa yang jadi dengan Aji, aku tak tahu. Kalau ada kabar berita dari Aji, mungkin aku boleh kongsikan lagi. Tapi kalau tak ada, aku hanya doakan yang dia dapat mengharungi dugaan itu.